Aisyah binti Imam Marid. Pengenalan bagi pluralisme agama. Yang pertama adalah pluralisme agama adalah agama yang menjelaskan tentang sebuah falsafah tentang kewujudan pelbagai agama yang terdapat di dalam Malaysia. Setiap agama akan cuba mendakwa agama mereka adalah agama yang benar. Pluralism berasal dari perkataan Inggeris iaitu plural yang bermaksud kewujudan lebih dari satu identiti. Lawan bagi pluralisme agama adalah monism, dan kedua-dua istilah ini merujuk kepada falsafah metafizik. Yang seterusnya, William James adalah sarjana yang awal mengaplikasikan istilah plural bagi pluralisme agama. Pluralisme di Malaysia yang pertama dibawa oleh gerakan liberalism dari Indonesia. Okey, saya akan terangkan tentang objektif bagi pluralisme agama dalam masyarakat Malaysia. Okey, yang pertama, kajian ini secara amnya dilakukan untuk mempelajari dan membincangkan tentang teori kewujudan pluralisme agama dalam konsep ilmu falsafah. Okey, yang kedua, kajian ini juga bertujuan untuk menganalisis dan mendalami impak pluralisme agama dalam masyarakat Malaysia pada zaman kini. Okey, yang terakhir adalah kajian ini juga adalah bertujuan untuk mengkaji cabaran dan cara mengatasi pluralisme agama yang ada dekat dalam masyarakat Malaysia ni, dan macam mana kita nak atasi dalam mendepani era globalisasi kini. Assalamualaikum, nama saya Arif Zuhair bin Zuraimi. Saya akan menerangkan tentang kajian literatur tentang pluralisme agama. Pertama sekali saya akan terangkan tentang perintis falsafah abadi, iaitu kecelaruan agama. Falsafah ni telah diasaskan oleh René Guénon. Falsafah abadi ataupun dikenali sebagai perennialisme adalah ilmu spiritual yang mempunyai keutamaan dengan ilmu-ilmu lain. Maksudnya kalau kita mencari ataupun search ilmu-ilmu lain, mesti ilmu spiritual ni dia jadi utama macam tu. Lepas tu menurut Guénon yang asaskan ilmu ni, ilmu spiritual dia bersumber daripada supernatural dan juga transcendent. Guénon juga menyebutkan bahawa semua agama memiliki kebenaran dan bersatu pada aras batin, iaitu esoterik, walaupun dia pada aras lahir iaitu eksoteris, dia berbeza-beza macam tu. Yang kedua adalah idea kesatuan transgender agama. Idea ni tokoh utama dia adalah Fridtjof Schuon. Dia adalah seorang cendekiawan Jerman yang orang anggap orang paling arif lah dalam masalah ini. Schuon cakap yang agama ni walaupun berbeza kat luarannya tetapi sama pada dalamannya. Beliau yakin ada dua realiti ataupun hakikat yang tadi saya sebutkan dekat first point tadi, iaitu esoteris pada peringkat awal adalah hukum ritual dan keyakinan berbeza, manakala esoterik hakikat batin tu, kat situlah semua agama bersatu. Jadi Schuon cakap yang eksoteris ni bagaikan badan agama, dan juga esoterik ni adalah hati untuk agama tu. Sebab itulah Schuon cakap dalam teori, sebab itulah Schuon dia sebutkan teori dia ni sebagai the transcendent unity of religious, ataupun kesatuan transcendent agama-agama. Akhir sekali adalah teologi global. Pengasasnya adalah Profesor John Hick. Dia adalah tokoh terbesar dan paling penting dalam topik pluralisme agama ni. Dia paling banyak keluarkan idea sampai beliau sendiri ada terbitkan buku dalam pelbagai bahasa seperti bahasa Inggeris, Jerman, Jepun dan Cina.
mengikut menurut Hicks, mengikut arus globalisasi ataupun ikut trend, akan terjadinya proses penyatuan, iaitu convergence cara-cara beragama. Hicks juga cakap pada satu tahap agama ni akan lebih ikut mazhab daripada ikut entiti-entiti lain yang berkuasa. Hicks namakan benda ni adalah sebagai global theology. Untuk terjadinya global theology ni, Hicks menawarkan gagasan yang beliau sebutkan transformasi orientasi dari pemusatan agama menuju ke pemusatan Tuhan, ataupun dalam bahasa Inggerisnya the transformation from self-centeredness to reality. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya Sri Nasyatira binti Muhammad Yusof. Nombor ID pelajar 2021898466. Okey, seterusnya saya akan menyambung kepada bahagian yang ketiga, iaitu sejarah kemunculan pluralisme agama. Dalam sejarah agama ini, terdapat berbagai pendapat yang mengatakan bahawa agama ini wujud sekitar abad ke-18 dan seterusnya agama ini melalui pencerahan Eropah. Ada juga yang mengatakan bahawa agama ini telah wujud di India dan ada juga yang mengatakan dimulai dengan agama Islam. Seperti anda sedia maklum, pluralisme agama atau lebih mudah difahami ialah salah satu konsep yang luas dalam penerimaan agama-agama yang pelbagai. Okey, saya masuk kepada sejarah kemunculan pluralisme agama yang pertama, iaitu agama ini dinyatakan bahawa telah wujud sekitar abad ke-18. John Hicks ialah salah satu ahli falsafah dari Barat yang telah memperkenalkan pluralisme agama ini secara sistematik melalui karyanya yang berjudul An Interpretation of Religion, Human Response to the Transcendence. Seterusnya, yang kedua ialah fahaman aliran ini dikatakan muncul melalui pencerahan elemen Eropah. Pada ketika pencerahan elemen Eropah itu menunjukkan manusia pada masa tersebut terdorong kepada fikiran akal dan kebebasan diri dari terikat dengan tata cara serta peraturan sesuatu agama. Jadi kemelut fahaman itu dimulakan dengan konflik pembandingan antara gereja dan kehidupan di luar gereja. Senario tersebut juga mendorong kepada fahaman liberalisme. Apa itu liberalisme? Liberalisme ialah falsafah yang mementingkan hak individu, kebebasan seseorang individu tersebut dan juga keseragaman agama, iaitu pluralisme agama. Dikatakan pada awalnya fahaman yang diamati oleh pemimpin awal Katolik Kristian ialah fahaman eksklusif. Seterusnya, mubalik Katolik Kristian ke dunia luar untuk menyebarkan ajaran agama ini. Namun, agama ini pada awalnya mendapat lonjakan hebat, tetapi akhirnya tidak dapat disebarkan secara meluas. Peristiwa tersebut juga telah memaksa penganut agama Kristian, terutamanya gereja Roman Katolik, membuat penilaian semula berkaitan dengan fahaman tradisional eksklusif yang dipegang oleh mereka. Sejarah kemunculan pluralisme agama yang seterusnya ialah pada tahun 1965. Perubahan fahaman dari eksklusivis kepada inklusivis juga akhirnya berlaku walaupun mengambil masa yang agak panjang. Fahaman inklusivis ini telah secara rasminya diiktiraf pada Majlis Kedua Vatikan yang akhirnya membuka ruang yang lebih luas untuk fahaman pluralisme agama diperkenalkan. Dalam perubahan fahaman tersebut, terdapat berlaku banyak kritikan daripada ahli orientalis kepada pentafsiran ahli teologi Kristian dan sarjana Barat berdasarkan apa yang mereka fahami sebagai agama, yang telah memberi impak besar dalam perkembangan fahaman pluralisme agama. Dan akhirnya, John Hicks ialah tokoh utama yang memperjuangkan falsafah pluralisme agama serta menggelarkan bahawa revolusi ini ialah satu transformasi teologi berdasarkan Copernican daripada teologi Ptolemy. Hicks juga berpendapat bahawa Tuhan atau kebenaran mutlak yang bersifat sentral, manakala agama Kristian sama seperti agama-agama lain yang hanyalah tafsiran terhadap Tuhan atau kebenaran. Oleh itu, agama Kristian tidak sepatutnya dilihat sebagai agama yang boleh menjanjikan keselamatan terhadap penganutnya. Dalam aliran fahaman pluralisme sebelum ini jelaslah menunjukkan perkembangan fahaman ini dipelopori penuh oleh orang Barat. Namun begitu, masih juga ada yang berpendapat bahawa
Kefahaman ini sudah bertapak sejak kurun ke-15 di India. Namun, apabila kita fikirkan dengan lebih mendalam, kehidupan dalam beragama mempunyai sifat sambarata bukanlah sesuatu yang baru. Oleh itu, kita dapat lihat dalam gagasan-gagasan tabir dan muridnya Guru Nanak yang juga pengasas Sikh telah menceritakan tentang sejarah bahawa pluralisme agama telah wujud di India sekitar akhir abad ke-15. Mahupun begitu, fahaman aliran ini tidak mampu diserap masuk secara meluas ke dalam jiwa masyarakat diakibatkan oleh batasan geografi. Justru itu, penekanan yang digariskan ialah fahaman pluralisme agama ini bukanlah hasil dominasi pemikiran barat semata-mata. Akhir sekali, lain pula dengan aliran pemikiran Islam. Fahaman pluralisme agama dikatakan perkara yang baru dan tidak mempunyai akar teologi dan ideologi yang kukuh. Malah, pluralisme agama dianggap salah satu agenda budaya barat moden yang muncul untuk merosakkan pemikiran penganut Islam. Oleh itu, kita dapat lihat dalam sejarah kemunculan pluralisme agama dalam agama Islam selepas Perang Dunia Kedua. Dan pada waktu itu, pemuda-pemuda Islam baru mendapat kesempatan menyambung pelajaran di Universiti Barat dan seterusnya mereka berkenalan dan mengenali secara terus tentang budaya Barat. Selain itu, ada juga karya-karya pemikir Islam Barat yang dirakui keislamannya membincangkan mengenai pluralisme dan sedikit sebanyak telah mempengaruhi minat penganut Islam. Sekian daripada saya. Bahagian yang seterusnya akan disambung oleh rakan sekumpulan saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Akif Filman bin Ahmad Haidin dan hari ini saya akan terangkan tokoh-tokoh pluralisme agama yang berada di Malaysia. Tokoh yang pertama ialah Arifin Muhammad atau dikenali sebagai Ayah Pin yang dilahirkan di Kelantan pada tahun 1941, telah mewujudkan kepercayaan baru yang dipanggil Kerajaan Langit. Ayah Pin ialah pengasas bagi Kerajaan Langit. Kerajaan Langit ini berpusatkan di Besut, Terengganu. Dia telah mendakwa yang dia telah terpilih menjadi utusan Tuhan. Ayah Pin juga seorang yang liberalisme dan pluralisme yang bercampur adukkan agama seperti agama Islam dengan agama Hindu. Selain itu, payung kuning yang besar yang berada di kulit Ayah Pin boleh dikaitkan dengan 9 planet dalam agama Hindu. Selain daripada itu, pengikut Ayah Pin juga mempercayai Ayah Pin bakal dijemakan sebagai Jesus, Buddha, Shiva dan Muhammad. Hal ini menunjukkan pluralisme yang berlaku terhadap Ayah Pin. Pada tahun 2001, Mufti Fatwa telah mengeluarkan pernyataan bahawa ajaran Ayah Pin telah sesat dan menyeleweng. Kesimpulannya di sini, Ayah Pin tidak mempunyai ilmu nakli yang berasaskan Al-Quran dan hadis dan menyebabkan Ayah Pin menjadi orang yang sesat. Namun begitu, pengikut Ayah Pin masih ada pada zaman ini meskipun Ayah Pin telah meninggal pada 22 April 2016. Tokoh kedua ialah Aminah Wadud. Aminah Wadud yang dilahirkan pada tahun 1955. Aminah adalah salah seorang pengasas daripada kumpulan Sister in Islam iaitu SIS. Aminah Wadud juga merupakan Profesor Emeritus of Islamic Studies di Virginia, Amerika Syarikat. Beliau juga merupakan pengajar di Universiti Islam Antarabangsa UIAM di Petaling Jaya pada tahun 1989 sehingga 1993. Aminah Wadud telah membuat satu ajaran yang bernama Sister in Islam yang mementingkan hak wanita yang bercanggah di dalam Islam. Aminah Wadud juga mengamalkan ideologi feminisme yang mengutamakan hak wanita. Antara penyelewengan atau hak yang dituntut oleh Aminah Wadud ialah wanita dibenarkan untuk menjadi imam ketika solat, memperjuangkan hak seks bebas dengan selamat dan lain-lain. Aminah Wadud juga mempunyai konsep liberalisme kerana SIS menyokong program LGBT yang menunjukkan program kebebasan kepada wanita yang bercanggah dengan agama Islam dan membenarkan wanita Islam tidak menutup aurat. Di Malaysia, SIS juga diketuai oleh Zainah Anwar. Aminah Wadud juga menyokong dengan pertubuhan International Center for Islam and Pluralism ICIP. Hal ini menunjukkan Aminah Wadud dan SIS menyokong ideologi pluralisme dalam Islam. Tokoh yang ketiga ialah Yang Ki Leong. Yang Ki Leong ialah orang yang pertama menganut agama Baha'i di Malaysia. Yang Ki Leong dilahirkan pada tahun 1899. Agama Baha'i ialah suatu agama yang terdiri daripada pelbagai agama seperti agama Kristian, Islam, Buddha dan lain-lain. Ideologi bagi agama Baha'i ialah pluralisme kerana mereka memperbagaikan agama dan menjadi satu agama. Yang Ki Leong adalah orang yang bertanggungjawab dalam menyebarkan agama Baha'i. Dia mula menyebarkan ajaran Baha'i iaitu pada tahun 1953 di Seremban, Negeri Sembilan. Orang yang menolong Yang Ki Leong ialah Shirin Foza iaitu juga seorang pengikut ajaran Baha'i yang telah mencecah ribuan pengikut pada tahun 1986.
Sehingga hari ini masih ada lagi pengikut ajaran Baha'i di Malaysia walaupun fatwa telah mengeluarkan kenyataan bahawa ajaran Baha'i ialah ajaran yang sesat. Sekian, terima kasih. Okey, untuk seterusnya saya akan terangkan tentang kesan-kesan pluralisme agama dalam masyarakat Malaysia pada zaman kini. Okey, yang pertama, berlakunya pertembungan ataupun salah faham antara pelbagai pihak. Sebab kenapa berlaku pertembungan? Sebab setiap agama ingin cuba untuk mendakwa bahawa agama mereka adalah benar. Jadi, mana satu yang kita nak ikut. Yang kedua, kesannya adalah memberi ancaman kepada agama dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Sebab bila agama mereka tersebar, banyak agama yang tersebar, jadi agama mereka akan cuba mempengaruhi masyarakat pada zaman kini. Terutamanya masyarakat dalam kalangan remaja, sebab mereka senang sangat terpengaruh dengan budaya-budaya agama yang bercanggah dengan agama asal mereka. Okey, yang ketiga pula, ini biasa kita dengar ya dekat dalam kalangan rakyat kita, penularan budaya negatif yang tersebar luas, terutamanya dalam peringkat remaja. Banyak sangat budaya negatif yang tersebar dalam peringkat remaja kerana remaja adalah orang yang paling senang untuk dipengaruhi dan terpengaruh apabila sesuatu ajakan yang mereka rasa benda tu seronok tapi sebenarnya adalah tidak bagus untuk mereka sendiri dan mungkin akan menyesatkan agama yang mereka anuti. Okey, untuk yang terakhir iaitu yang keempat, kesan-kesan pluralisme agama yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam kalangan rakyat Malaysia zaman kini adalah institusi kekeluargaan menjadi rapuh. Sebab bila terlampau banyak kepercayaan yang bercanggah dalam satu keluarga, mungkin akan berlakunya pecah belah antara mereka. Kerana contohnya, saya bagi contoh. Contohnya, jika seorang ibu atau bapa mempunyai kepercayaan terhadap agama lain, mungkin mereka akan rasa tersisih dari keluarga sebab anggota keluarga mereka yang lain menganuti agama Islam dan dia tidak menganuti agama yang majoriti dalam keluarga dia. Jadi dia rasa tersisih dan ia akan menyebabkan punca tercetusnya perpecahan antara keluarga. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Haris Irfan. Saya akan bercakap tentang cabaran pluralisme agama. Terdapat 3 cabaran yang terdapat di Malaysia. Yang pertamanya, wujud sefahaman sesat, di mana ia tidak terletak pada satu agama sahaja yang jelas bercanggah dengan agama Islam. Dia mencampur adukkan agama lain ke dalam agama Islam itu sendiri. Misalnya, yang saya dapat memberikan contoh, negara kita pernah hangat dengan isu yang berbangkit, iaitu Ayah Pin yang mengaku dia adalah Tuhan. Beliau juga mengasaskan kerajaan langit yang mencampur adukkan agama Islam dan juga agama Hindu. Dia meletakkan agama lain yang setaraf dengan agama Islam sedikit sebanyak boleh merosakkan akidah kita. Yang kedua, fahaman liberal dalam kalangan masyarakat. Fahaman ini memberikan hak kebebasan untuk beragama. Ia juga mendatangkan kekeliruan kepada masyarakat agama Islam daripada beberapa pandangan sudut. Amalan ni perlahan demi perlahan dipraktikkan oleh segelintir masyarakat yang menjadikan cabaran dalam kita untuk mengekalkan imej Islam di Malaysia. Contoh yang saya berikan ialah mereka yang mempraktikkan perkara ini hari ini adalah beragama Islam, tiba-tiba esok dia agama Kristian, dan begitulah seterusnya. Yang ketiga, penularan ideologi feminisme yang memperjuangkan kebebasan kepada wanita yang bercanggah dengan agama Islam. Ia jelas menyeleweng akan hukum-hukum agama seperti wanita dibenarkan untuk tidak menutup aurat dengan sempurna, bebas mengenakan apa-apa jenis pakaian, dibenarkan untuk menjadi imam kepada para lelaki, memperjuangkan hak seks bebas dan dengan selamat, dan isu-isu lain. Lebih-lebih lagi, isu ini menjadi antara topik hangat
iaitu kebebasan wanita yang sering dibincangkan di serata dunia. Okey, sekarang macam mana kita mengatasi perkara ni daripada terus berleluasa di negara kita? So, terdapat dua cara untuk kita mengatasi pluralisme agama. Yang pertama iaitu dengan memperkasakan pendidikan Islam dengan menyusun atau semula silibus yang terdapat dalam pembelajaran di peringkat sekolah rendah, menengah maupun peringkat tinggi. So, dengan adanya penyusunan semula silibus pembelajaran ni, penekanan akan akidah itu sendiri dapat menguatkan keimanan seorang Muslim itu terhadap agama Islam bermula daripada bangku sekolah lagi. So, yang kedua, dengan menggunakan media massa, kita boleh gunakan untuk menyebarkan dakwah dan juga ilmu agama. So, kaedah ini lebih mudah disampaikan dan mudah difahami. Tidak kira usia. Dengan pendedahan ini, ia juga boleh ataupun kita panggil mudah untuk dilayari. So, ia dapat disampaikan dengan sangat berkesan dan menyeluruh terhadap semua umat Islam. Ia juga mudah untuk dilayari, tidak kira tempat dan juga masa. Jadi kesimpulannya, pluralisme agama itu menjadi satu ancaman kepada agama Islam dan negara kita. Fahaman ini boleh tersebar luas dengan kecanggihan teknologi yang kian berkembang dan mudah untuk mempengaruhi minda anak muda, orang ramai dan juga generasi kini. So, usaha-usaha untuk memadras pluralisme ini harus diberi perhatian oleh semua pihak. Sekian saja daripada kami. Kami harap demo yang diberikan bermanfaat. Sekian saja, terima kasih.